الله الله يا الله. Masuklah engkau dalam benda yang diidamkan oleh semua orang. Walaupun orang ni jahat. Dia tak tanya, kau tanya ni kau nak neraka ke syurga? Pasti dia akan sebut nama yang indah tu, nama jannah. Okey. Pada akak-akak, pada makcik-makcik dalam ni, yang saya tengok ni 202 ni boleh kata kebanyakannya adalah perempuan. Berapa orang ni lelaki? 2, 3, 4, 5, entah berapa orang. 6 bat, darus 7, oh tak ramai lah. Kalau kira rasanya 30 tak sampai lelaki. Orang lelaki dah kerja Kak Ustaz. Dia kerja? Oh, lelaki kerja. Mungkin juga. Sekarang ni office dah buka pada masa. Ya. Sekarang ni office dah buka, kebanyakan office dah buka 100%. Adanya dah nanti. Kalau lelaki kan pencen ni Ustaz. Tapi ramai lagi pencen lagi Macam umur kita ni dah pencen dah. Tapi saya tengok dalam ni lelaki tak ramai. Kalau Kelang Muhimah lah, Kelang mana-mana lah. Kalau saya tengok nama, Zum Tajudin lelaki. Eri lelaki. Ada Tok Darul pun ada. Alhamdulillah Tok Darul. Terima kasih. Lagi. Kita kata 20% lah kot. 15% lah. Out of 206, mungkin dalam 30 orang lelaki. Pada yang bukan lelaki, akak-akak saya yang saya sayang, makcik-makcik yang saya sayang adik-adik, kawan saya yang saya sayang. Dulu ada guru sebut ni guru lain lah, bukan guru yang kami isi kamah, tapi ada guru-guru lain sebut. Yang kita iktiraf juga sebagai guru sebab kita ambil ilmu daripada dia. Dia kata, saya ada tulis dalam slide, kan saya tunjuk stay solihah, dia kata. Stay solihah, it is journey to jannah. Dia kata perkataan ni. Stay solihah, it is a journey to jannah. Kekalkan diri anda dalam keadaan solihah, wahai perempuan, wahai makcik, wahai kakak, wahai adik, wahai nenek. Kekalkan diri anda dalam solihah, kerana inilah perjalanan anda menuju ke jannah. Jannah syurga lah. Kekalkan diri anda dalam solihah. Macam mana nak kekalkan diri dalam solihah? Belajarlah apa yang perempuan boleh buat, apa yang perempuan elok buat, apa yang perempuan tak boleh buat dengan suami dia, dengan masyarakat dia, macam mana. Jadi bila dia tahu, dia akan melalui perjalanan ni. Dia punya destinasi dia nampak satu je, redha Allah. Rahmat Allah dia nampak. Jadi dengan keadaan dia kekal solihah ini, inilah perjalanan dia menuju syurga. Syurga ni jangan cakap lah, indah dia tak boleh bayang. Tak terlihat oleh mata, tak terbayang oleh akal. Cuma dia contoh-contoh je lah, ada sungai, ada gitu, supaya kita boleh faham, boleh bayangkan. Tapi apa yang sebenarnya kita bayang itu, yang sebenarnya adalah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Lepas tu ajar diri kita untuk jadi orang soleh ni, kalau lelaki, untuk jadi orang solehah ni, ajar diri kita first syukur. Ajar diri kita untuk tu. First, syukur. Masuk je kelas, Alhamdulillah, Ya Allah. Kata begitu Ya Allah, Engkau bagi aku belajar, Ya Allah. Engkau bagi aku ilmu. Ya Allah, saya dapat ilmu sebab Allah bagi saya ilmu. Ya Allah, terima kasih. Allah bagi saya ilmu. Ya Allah, Engkau bagi saya ilmu. Cakap begitu. Engkau bagi saya ilmu. Sebab Allah dah katakan, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tak ada ilmu, kita tak ada ilmu. Kecuali illa ma'allamtana. Kecuali apa yang kau bagi, wahai Tuhan. Inna Allah alimul hakim kan. Sungguhnya Allah itu alim. Dia ada ilmu, keadaan dia alim.
dan dia bijaksana. Kalau Allah itu berilmu, kita ni sebenarnya jahil. Sebenarnya kita ni jahil. Tapi kita ada ilmu, Allah beri ilmu. Allah beri ilmu. Macam mana kita ni, rezeki kita ni, apa sajalah, kata usia ke, sihat ke, makan ke, minum ke, gaji ke, kerja ke, duit ke, dapat anak yang baik ke, dapat pasangan yang sangat menolong kita ke, itu adalah rezeki. Dan rezeki ini tak ada siapa yang boleh bagi kecuali Allah. Kerana sifat Allah ni sebagai Tuhan, Allah ni dia pemberi rezeki. Kita ni hamba penerima rezeki. Kalau hamba itu dia bertakwa, dia menerima dengan syukur. Kalau dia tak bertakwa, dia tak pernah cakap syukur dalam diri dia. Kenapa? Dia tak rasa Allah yang beri. Pagi ni duk, boleh sembang subuh, bolehlah bangun awal sikit, boleh tahajud ke, boleh zikir ke, boleh mengaji ke. Rasa tak? Rasa tak? Allah yang beri. Rasa Ustaz. Atau tak rasa apa-apa, macam biasa je bangun pagi. Rasa Ustaz. Rasa Ustaz. Rasa tak? Ni nak latih diri ni. Rasa tak? Allah kau beri aku bangun. Rasa Ustaz. Dan kau boleh tak beri aku bangun? Dan kau boleh beri aku tak bangun terus? Betul tak? Ya Allah, engkau beri aku duduk dalam majlis ilmu. Engkau boleh beri aku tak duduk? Alamak. Apa pula yang tulisan ni, Bib? Gak nafsia. Tak nafsia. Rasa ni yang kita nak ni. Rasa ni yang perlu pada hati kita. Merasai Allah itu memberi segala-galanya. Kan Allah itu dia nama dia Ar-Razzaq. Rasa. Bila rasa, baru ada rasa syukur. Lepas tu, appreciate. Hargai nyawanya ada ni. Hargai masanya ada ni. Jangan buang. Masanya ada ni, usia kita ni, jangan buang. Tu orang kata jangan buang masa. Buang ni maknanya buat benda sisi lah. Jangan buang masa buat benda-benda yang tak ada manfaat lah. Buatlah benda-benda yang manfaat. Tanya khabar kat orang, tu semua ada manfaat tu. Doakan orang, tu semua ada manfaat tu. Saya harap, semoga Allah makbulkan doa kita ni. Apa-apa kita nak doa, kita doa lah hati. Kita nak belajar ni. Saya doakan semua ni, Salma, Ahmad, Adnan, nama-nama saya nampak ni. Abang Nan, Habibah Kamari, Rosmawati, Halimah 85, Suzana, Hajah Zubadli, Ramadasal, Ruslah, Abdul Rashid, Raitun, Osman, saya doakan. Amin. Jalil, Hamidah. Saya doakan Allah beri taat. Beri taat. Allah beri taat. Amin. Allah benda tak taat dah tak boleh lah. Amin Allah Amin. kau beri taat. Sebab aku nak bawa jasad kau ni masuk syurga. Allah beri taat. Haji Malik, moga-moga Allah beri taat. Terima kasih. Ini benda yang sangat besar. Saya. Kamsiah, Nama saya Ustaz. Kak Masita Yasak. Moga Allah beri taat. Nama saya Ustaz. Abang Marhalim, I won't forget you. Kak Linda, Saya Ustaz. Salma Ahmad. Allah beri benda yang berharga. Benda yang berharga berharga tau. Nama dia taat. Nama saya Ustaz. Kak Habibah Hamzah. Moga Allah beri taat. Semua dapat. Saya juga. Semua orang nak bagi tau. Ustaz. Kak Nurani Muhammad. Kak Rohanim. Win. Nama saya Ustaz. Nama saya Ustaz. Dan Abu Hashim. Ustaz. Ada. Boleh ngajar lah. Ustaz. Nama saya. Okey. Wah, kita nampak wah. Ayu. Nama Bat Ustaz, nama Bat. Sampai mimpi. Allah bagi gua sihat. Gua banyak tolong saya ya Allah.
Boleh lebih 2 hari Ustaz. Ustaz. Semoga abang bagi war sihat, boleh gali kubur, tolong masyarakat fardu kifayah. Amin, amin, Kalau amin. war tak gali kubur, kita berdosa tau. Aduh, Allah bagi kifayah. Amin. Moga Allah bagi war sihat, war bagi rezeki yang murah. Allah bagi Tuhan isin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sekarang pun lebih orang baik pun Allah bagi rezeki taat pada Allah. Wah, kat mana hang wah? Okey, Rumi muka surah 43 perenggan keempat. Dan tiada harus pula itu. Okey, poin 3. Dan tiada harus pula memberi suatu daripada rumahnya. Apa maksud suatu dari rumahnya? Apa barang dalam rumahnya? Bukan beri rumah. Mana beri rumah ke orang yang nak duduk mana? Beri sesuatu daripada benda dalam rumah dia, melainkan dengan izin suaminya. Kita nak bagi kat orang barang, kita kena minta izin dengan suami kita. Apa saja barang dalam rumah tu, kita kena minta izin. Ada orang beri kita barang banyak, kan tak makan pula. Itu lain. Melainkan makanan yang basah. Ada orang beri makanan, kita nak makan pun banyak sangat. Kita pula tak makan banyak. Anak-anak kita pun tak makan banyak. Jadi kalau kita tak beri kat orang, nanti dia rosak, dia basi. Jadi waktu tu, dalam syariat kata, engkau tak perlu minta izin, engkau bagi je. Bagi je kat jiran. Call je siapa tu datang ambil. Anak ke, siapa ke, ada datang ambil. Datang ambil. Supaya apa? Kerana takut binasa. Okey, mari kita tengok sedikit slide. Mana nak tunjuk slide ni? Sekejap. Okey. Haji Jalil. Oh, Haji Jalil. Ya, Ustaz. Haji Jalil kerja ke lagi? Oh, tak ada lah. Saya pencen lah. Oh, pencen lah. Kata buat projek million, tak ada. Amin. Ketawa orang kaya je. Dia ketawa tu dah berbilion-bilion tu. Ketawa macam orang projek million ni. Okay. Hati mesti senang. Ambil upah ajar silat Ustaz. Ambil upah ajar silat? Ya ke? Ambil upah. Bawah tu, ajar silat bawah 7 tahun. Bawah 7 tahun? Kalau atas 7 tahun aku nak belajar Lil. Jangan tak larat aku dah handle. Gantian jebat mengamuk di langgar payah. Orang tu jangan ajar, dia gil. Orang kata tumbuk gini, dia tumbuk gini. Jangan. Baju budak-budak senang. Jangan degil. Melawan tu. Apa budak tumbuk gini? Saya belajar tumbuk gini. Wah, jauh je. Lawan guru. Lepas tu sekali belajar 3 hari MC. Datang. Ajar budak-budak je bagus. Pemberian kepada seseorang daripada isteri. Tengok slide ni tu perkataan ni. Kita cakap je dengan suami kita, bang ni mari ni rasa macam tak guna lah, tapi nak buang pun sayang pula, baik lagi. Bang, kita bagi pada, kena minta izin. Tak boleh suami balik tengok amari dia tak ada. Mana amari ni? Wah, saya telah bagi pada sekolah tahfiz lah, contoh. Dia ingat dia dapat pahala, boleh dapat dosa. Kenapa? Dia tak minta izin dengan suami dia. Dia kata, Ustaz, kalau minta izin dia tak bagi. Dia tak bagi, kita taat. Sebab suami tak bagi, kita taat tu pahala kita lebih besar daripada kita bagi tanpa izin. Tanpa izin ambil dosa. Kali kita ada pilihan. Nak buat dosa ke nak buat pahala? Pahala apa? Taat. Suami kata jangan bagilah. Tak bagilah. Saya nak pakai. Dah. Cukup. Atau suami kata tak apa. Nak bagi pada tahfiz nanti saya beli lain. Kita bagi yang baru lah. Yang ni biar kita pakai lah. Ini kan angkat-angkat kan patah kaki dia. Mari kalau dah lama kan dia cari alih kan dia rosak. Saya beli yang baru. Anak abang buang duit je bagilah. Jangan. Bagilah. Jangan. Besok dia bagi.
Oh, dia lawan cakap suami dia. Ah, dia lawan cakap suami dia. Dia kata, alah, semua nak dengar orang cakap dia. Ah, semua nak dengar orang cakap dia. Dia siapa aku nak dengar orang cakap dia? Ini perkataan ni jangan banyak pakai tau. Seolah-olah kita nak kita kata apa tau? In other word, dalam perkataan lain, kita kata apa? Kita kata apa? Semua nak dengar cakap Allah. Sebenarnya kita kata tu. Sebab apa? Allah cakap melalui Rasulullah sebagai wahyu. Dan Rasulullah, betul Jibril betul Rasulullah. Rasulullah keluarkan hadis-hadis. Dia kata, kau kena dengar cakap suami kau. Dah. Kita kata semua nak dengar cakap dia. Kita cakap pada zahir kita kata suami. Tahu tak? Dia tu yang sebenar tu, arahan tu bukan suami. Bukan suami yang beri arahan. Hakikatnya adalah suruhan Tuhan. Arahan Allah. Then you have to obey. Kau taat. Kau taat. Kenapa? Ini instruction daripada Allah. Katalah bawa kita kata, kau besok kau pergi sana. Lepas tu bawa kita apa? Ini bukan aku suruh tau. Ini tadi CEO WhatsApp aku. Suruh cakap dengan kau. Pergi sana. Pergi kerja, pergi site. Ini CEO. Kalau CEO lah kita kata, mampulah CEO nak cakap, dengar cakap dia je. Berani tak dia? CEO tu dia bagi satu WhatsApp je pada HR. Kick these guys out. Cukup. HR buat surat. Anda diberhentikan dengan 1 bulan notis. Cukup. Kenapa? Dia ada power untuk buat apa saja. Sebab apa? Ni company dia. Kadang-kadang CEO ni company dia. Adanya ada lembaga pengarah, ada company dia kan. Kita kata, aku tak nak cakap suami aku. Aku tak nak ikut cakap dia. Sebenarnya kita lawan perintah Allah. Kata Allah boleh buat apa saja, boleh bagi kita tak bahagia walaupun kita kaya. Allah boleh beli kita gundah gelana walaupun kita memiliki apa saja. Dan Allah boleh bagi kita bahagia dalam keadaan kita tak punya apa-apa. Yakin tak ni? Kita cakap ni. Yakin tak saya cakap ni? Yakin Ustaz. Allah boleh buat apa-apa saja kat kita. Tanpa bincang apa-apa dengan siapa-siapa. Tanpa doa siapa-siapa pun Allah boleh buat apa-apa kat kita. Okey. Yakin tak? Any objection? Angkat tangan. Apa? Ada objection? Linda nak tanya apa? Tu saya cakap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana pula kalau macam barang-barang lama yang kita simpan, kan kita rasa benda tu memang berfaedah lah pada kita, tapi bila suami cakap alah tak payahlah buang je, ataupun dia kata bagilah siapa-siapa yang nak, macam mana pula tu Ustaz? Kita ikut dekat dia. Walaupun barang tu kita rasa benda tu masih berguna pada kita. Kita rasa satu pendapat. Dia rasa dia ada satu pendapat. Taat ni maknanya kita ikut pendapat dia. Itu nama taat. Kalau kita argue, namanya kita tak taat. Kita boleh beri pendapat, tapi dia decision adalah dia suami, kita kena ikut lah. Kita kena pandai meyakinkan dia lah pendapat kita betul. Tapi kalau dia kata tak buat macam ni, kita tak boleh cakap, tak. You have to follow me. Tak, bukan itu. Ini yang paling payah perempuan nak buat. Ini yang paling payah perempuan nak buat. Apa? Dengar cakap suami. Betul saya cakap betul. Ini yang paling payah perempuan nak buat.
Especially kalau kita ada, we have our own money, we have our own career dan career kita ni bagus compare to husband. Dan kita terlepas husband tu macam kita boleh hidup sendiri lah orang kata. Kita ada duit, kita ada rumah, kita ada kereta sendiri, kita ada semua kita boleh buat sendiri. Tapi dalam pada nak dengar cakap suami ni, ini agak payah. Tapi saya cakap tadi, inilah jalan ke syurga. Jalan ke syurga ni dia berlenggu dengan kepayahan. Terutama kepayahan perasaan. Kepayahan perasaan. Kita kata pendapat kita betul, suami kata tak buat macam ni. Jadi kita ikut aja dengan niat aku nak taat perintah Allah. Supaya jangan Allah laknat aku, jangan Allah murka aku. Aku taat, suami kata no, aku kata no. Suami kata yes, aku kata yes. Tapi boleh beri pendapat. Tak apa, bang, saya ingat macam ni lah bang. Okey, ni dua ni, satu ni kita bagi orang lah. Kita pun jangan pakai, benda pun baik lagi. Saya cadangkan satu ni bang simpan. Apa pendapat bang, okey tak? Kalau suami yang jenis betul ansur, okey lah, dia tak dapat semua, dia dapat 50% daripada pendapat dia. Okey, yang ni kita bagi orang. Okey lah, tak apa. Kalau suami betul ansur, itu rezeki isteri masing-masing lah. Kalau suami kata no, ini dulu ni kita bagi orang. Tapi bang, no. Tapi bang, no. Itu jenis suami begini. Tapi bang, no. I have no time for this. Just follow my rules. I am your husband. Just follow me, please. Just follow me. Just follow me. Saya suami awak, just follow me. No, please don't argue with me. I have no time for this. Just follow me. Allah akan redha kat you. Ikut je kat saya. Allah akan redha kat you. Allah akan bagi syurga. Ikut jugalah. Lepas tu muka masam. Tapi bukan perempuan dalam ni lah. Bukan perempuan yang 251 ni. Yes, my husband. You are my hero. Yes, my husband. You are my hero. Betul lah Jalil? Ustaz kalau barang dah banyak InsyaAllah, Ustaz. Jalil betul lah Jalil? Betul tak? Perempuan dalam grup dulu ni dia begitu. Amin wa ata'na, saya taat pada abang. Haji Jalil nak jawab pun takut, tak confident ni. Kau ni ketawa kau muka sekolah sama je sampai sekarang aja. Ketawa orang kaya kau ni. Amin. Amin. Allah kaya akhlak je Kata dia memang kaya lah. Tanah Choi kata ada berapa? 18 hektar apa? 118. 118 kalau. 118 kaki persegi. Okey tu. Maka haruslah bagi perempuan itu memberi dia bagi seorang dengan tiada izin suami dia. Bagi apa dia? Bagi benda-benda yang boleh cepat rosak. Tu dekat slide tulis tu. Kecuali benda-benda benda-benda yang mudah rosak. Kita masak lebih, lepas tu masak lebih, tengok, tak ada pula orang makan. Kalau masak sikit tak cukup. Gitu. Dah dengar menghimat, taring dah tumpul. Bagus tu. Bukan nak menumpulkan taring. Menguatkan syariat. Menajamkan syariat. Menajamkan syariat. Okey. Kadang-kadang perkahwinan itu perjudian. Kan? Perkahwinan bukan perjudian. Perjudian ni kita gamble. Sama ada kita nasib baik atau tidak. Kita ni nasib kita memang baik. Tapi mungkin ada orang yang nasib baik dia macam ni. Ada orang yang nasib baik dia macam ni. Sebab whatever yang happen to us, ada hikmah yang kita tak nampak. Tapi kita kena yakin, satu sifat Allah ni, dia tak zalim. Maknanya kalau kita diuji yang perkahwinan kita macam ni lah katakan, yang kita harapkan panas sampai ke petang. Rupanya Hujan di tengah hari. Hujan di tengah hari, Hujan boleh tahan lagi. Banjir di tengah hari. Banjir boleh tahan lagi. Petir di tengah hari. Ribut Ustaz, ribut.
Oh, ya kan? Ribut yang menggoncang rumah tangga di tengah hari. Tanah runtuh. Bukan ribut lagi, tanah runtuh Haji Jalil. Dengan dia kena himpak setengah mati. Banjir kilat. Banjir kilat di tengah hari. Tahu, aku sangkakan panas sampai ke petang. Ada je kata aku sangkakan panas sampai petang. Rupanya suamiku tak pulang-pulang. Tak tahu gimana hilang. Itu yang kena sabar banyak-banyak tu. Itulah jalan ke syurga. Itulah jalan Yang ke tu yang syurga. longkang Ustaz. Orang tak tahu. Rupanya dia meninggal. Rupanya tu longkang meninggal. Allah Akbar, jangan cakap itu. Sedih Kahwin yang dua itu. Ustaz. Tu Ustaz. Dah kahwin dua. Rupanya dah kahwin dua. Alamak, lagi dahsyat. Dugaan. Haji Jalil, dua imagination ni menakutkan Haji Jalil. Macam Dia cobaan. Cubaan Jalil. Mambang putih, cubaan Mambang. Kita tak tahu Bukan kata tahun depan apa jadi kat kita, apa jadi kat perangai kita. Even though petang ni pun apa yang berlaku pun dalam pengetahuan Allah sejak azali yang kita tak tahu. Tapi kita disuruh memohon kebaikan, kita disuruh mohon mudahkan urusan. Allahumma Rabbi Yasir wa tu'asir wa tammil bi khair. Baca doa yang ustaz kita ajar, ustaz kita ajar. Kita disuruh mohon. Mohon Allah mudahkan urusan. Mohon apa juga ditakdirkan, kita nampak kebaikan supaya kita boleh datang redha. Begitulah. Begitulah. Okey. Nescaya jika berbuat ia, nescaya adalah bagi suami itu pahala dan adalah atau bagi perempuan itu dosa. Maksudnya kalau dia pergi barang-barang ni tanpa izin, suami itu dapat pahala lah kalau barang dia. Tapi pada isteri berdosa kerana dia beli barang tanpa izin. Tanpa izin. Sikap argue suka argue ni, kadang-kadang dia bukan argue dalam rumah tangga tau. Ada orang dia argue sampai tempat kerja pun dia suka argue. Apa orang cakap ada je dia tak kena. Dalam meeting dia suka argue. Dia suka objek sana objek sini tau. Dia tak boleh nak dengar apa pendapat orang. Ini pun masalah penyakit diri ni. Ini penyakit diri. Kalau para sahabat dulu, kalau kita baca kitab-kitab, bagaimana mereka mesyuarat dan mereka tak nak pendapat mereka ni diambil pakai. Kenapa? Mereka tak tanggungjawab. Nanti kalau apa-apa benda tak berlaku, benda jadi tak baik, mereka tak nak mereka diberi dosa atau perkara ni. Jadi kalau mereka bertanya pendapat, mereka beri. Tapi kalau boleh tak pakai pun tak apalah. Tu sampai macam tu. Okey. Dan banyak juga perkara yang kita dah belajar sebelum ni, puasa sunat juga kena mesti dapat izin suami. Kecuali suami dah bagi satu keizinan ke semua. Hari awak bila-bila nak puasa sunat, puasa je lah. Jangan tanya saya dah beri keizinan. Itu lain. Itu lain. Kalau tak ada keizinan begitu, besok nak puasa, hari ni cakap. Hari ni cakap. Besok nak puasa lah. Okey. Puasa lah. Dulu masa pondok kami ni, pondok yang kami tumpang belajar ni, bukan pondok pun, rumah ustaz. Rumah ustaz Mak Noh. Masuk Mak Noh Puchong. Batu berapa berapa tadi? 16? 14? 14. Putin ni. Batu 14. Bila arwah ni meninggal, Ustaz Darul Zaman ganti. Sebelum Ustaz Darul Zaman ganti, ada kawan kita ni cari Ustaz ni nama dia Ustaz Karim Dengkil. Ustaz Karim, dia orang Dengkil. Dia kata dulu dia pernah tumpang belajar dekat pondok Negeri Sembilan. Ni pagi-pagi dia ngajar ni, orang belajar. Pintu kelas pengajian ni, pintu tepi tu ialah rumah Ustaz. Rumah Ustaz duduk, orang keluarga dia lah. Dan Ustaz ni extend daripada rumah dia buat surau. Besar surau dia kata. Setiap pagi dia kata, dia akan nampak isteri Ustaz ni buka pintu yang sepadan dengan surau ni, yang dalam surau ni, di tepi dia. Pegang bakul nak selia baju ni. Bang, nak selia baju. Poi lah. Ustaz dia kata. Poi lah ni orang Islam kata pergi lah kan. Poi lah. Dia kata tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi. Dia nampak isteri Ustaz ni buka pintu tu. Bang, nak selia kain. Selia kain depan rumah dia tau. Dekat luar rumah lah.
Tuan rumah tu ada dia buat palang gitulah. Yang orang dulu kan buat palang T. Kan dia buat ampai. Kata tu ampai tu lah. Bang nak selai kain. Oi lah dia tu. Bila pagi belajar lagi. Dalam pukul 9 kan. Isteri datang. Bang nak selai kain. Oi lah. Tiap-tiap pagi. Jadi Bapa Karim ni bukan di Ustaz Karim Dengkel ni dia belajar macam tu, dia kata dia belajar lagi. Lepas tu dia ada cakap dengan Ustaz ni lah, kenapa tiap pagi isteri Ustaz minta izin. Dia kata setiap kali dia minta izin tu Allah bagi dia pahala. Dan setiap kali aku memberi izin, aku dia beri pahala. Maknanya comparing dengan lamsam, tu lamsam tak? Bila lamsam, satu izin, satu pahala. Satu permohonan, satu pahala. Tapi kalau hari-hari dia mohon, dia menunjukkan hari-hari, dia menunjukkan taat dia pada suami dia. Dan arti kata, taat dia pada Allah, dia latih diri dia taat pada Allah hari-hari. Bang, nak selai kain bang. Oh ya, tu kata ni, dia tak lupa ni. Besok pukul 9, pukul 8 lebih. Bang, nak selai kain bang. Oh ya. Tu. Walaupun suami boleh bagi blanket approval. Blanket ni maknanya kelulusan cara umum. Pergi lah, tak apa. Tapi kalau dia minta izin, walaupun suami dah bagi, dia minta izin juga. Bang, nak pergi kedai ni bang, abang kau office nak pergi kedai lah, sekejap ni, nak beli ni. Pergilah. Dia minta izin itu, Allah pandang dia ni dengan penuh rahmat. Dengar ke tak dengar? Dengar. Kau nak buat Ustaz. Penuh rahmat. Nak buat Ustaz hari-hari macam tu. Jadi. Kalau tahu dari dulu buat Ustaz. Jangan Ustaz, memang amalan. Nak buat. Kereta late deliver lah. Allah kita kata, bang, saya ni dalam kereta saya, ni bising. Kita hari-hari cakap, bang, Ustaz. bang, kita kata bang nak pergi kedai bang. Pergi lah. Bila kita kata bang nak pergi kedai, malaikat rahmat semua berdoakan kita. Ya Allah, dia taatnya buat suami dia. Ya Allah, kau beri dia ampun. Ya Allah, kau beri dia kesian. Ya Allah, kau beri dia syurga. Malaikat merahmati, rahmat. Malaikat suka, sayang ke dia. Menebarkan sayap apa semua ada. Allah Ta'ala masa tu pandang dia dengan rahmat. Pandang dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Dia taat pada suami dia, minta izin dengan suami dia. Walaupun nak silai baju dekat depan rumah. Ini Ustaz kata. Ustaz ni cakap dengan Ustaz Karim. Ustaz Karim cerita dengan kami. Saya cerita dengan abang ni, kakak ni. Oh iyalah, dia kata. Katakan tengah masak. Nak ambil daun kari kat luar rumah. Daun kari tu dekat pagar rumah. Keluar daripada kawasan bangunan rumah kita. Bang, nak pergi depan ni. Nak buat apa? Nak ambil daun kari. Poi lah. Masa tu rahmat Allah menyinar-nyinar dekat badan dia tu. Kenapa? Kau telah tunjukkan kau hamba aku yang taat. Kalau dia kata poin lah, dia keluar pun dia mati. Allah dia masuk syurga. Untunglah masih ada suami. Kalau tak ada suami, kahwin dia lagi. Okey, lepas ni minta izin hari-hari. Minta izin hari-hari. Bang, saya nak pergi ni. Abang kata poin lah. Allah rahmati suami, Allah rahmati isteri. Kenapa? Mereka ni pasangan menunjukkan proses ketaatan. Suzana nak tanya apa, Suzana? Siapa nak tanya ni? Ustaz, Alhamdulillah. Sebab saya baru tahu jawapan yang Ustaz baru bagi ni. Sebab dah 3-4 tahun ni. Suami saya minta bracket approval, dia tak bagi. Minta apa? Maksudnya macam bracket approval lah. Maksudnya saya tak payah izin setiap kali. Tapi tak bagi. Dia kata setiap kali nak keluar ke mana, nak pergi mana pun keluar dari rumah, bagi tahu abang. Kalau abang, kalau kau tak dapat, mesej saja.
Ah. Saya tanya kenapa? Tak boleh ke? Sedangkan nak pergi keluar rumah macam nak Ustaz kata lah nak pergi kedai ke tak pergi tak kan dekat kan? Tak minta izin. Saya tanya kenapa tapi dia tak bagi jawapan. Hari ni lah alhamdulillah saya dapat jawapan dari Ustaz. Tak, kadang-kadang macam ni Suzana. Kadang-kadang kalau suami bagi jawapan, kita tak setuju. Betul tak? My suami bukan Ustaz. Dia itulah. Contoh bukan Suzana lah. Contoh. Betul Ustaz sebab saya pernah. Betul Ustaz, saya punya tu. Dia tengok saya mungkin agak Saya pun. Kalau Ustaz bagi jawapan, Ustaz ni pun ambil dia guru dia, bukan jawapan saya. Ustaz ni dia ambil dia guru dia pun ambil dia guru dia, betul tak? Baru kita dengar, ni Ustaz jawapan, abang betul kata, abang bukan Ustaz, abang kastad. Abang kastad kata. Alhamdulillah Ustaz. Abang kastad kata. Sebab tu kita kata ilmu ni, Allah takkan sisihkan kita. Dia tunjuk jalan kita. Jalan apa? Jalan yang dia redha. Kadang kita tanya pun soalan ni, mana orang tanya tadi? Tak ada orang tanya kan? Betul, Tapi Allah betul. Ta'ala kita cakap. Maknanya ada benda yang dalam persoalan kita yang Allah bagi jawapan tanpa kita mohon. Betul Ustaz, dah lama, maksudnya berlama saya tunggu jawapan, hari ni alhamdulillah saya dapat jawapan. Dan kita tu, guru bagi contoh apa? Kita sembahyang witir, contoh kita boleh buat 11 rakaat direct tanpa berhenti, tanpa buat 2. Faham Tahu tak benda ni boleh? Faham tahu? 11 rakaat direct. Express. Tinta express. 10 rakaat. Tapi pening lah kepala. 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Kau tak fokus lah. Tapi boleh. InsyaAllah saya pernah buat. Boleh. Tapi kena fokus betul-betul. 10 rakaat direct. Tanpa tarik awal kan Ustaz? Tanpa tarik awal. Direct. Tapi yang terbaik apa? Dua lah. Dua 5 kali. Lepas tu buat 1. Kenapa yang ulama kata 2 terbaik? Bila 2 terbaik, 2 1, maknanya ada 6 tayat akhir. Betul tak? Ada 6 takbiratul ihram. Betul. Ada 6 toleh kiri, toleh kanan, sunat. Ada 6 kali. Ada 6 kali niat. 6 kali takbiratul ihram. Betul tak? Sembahyang mana yang banyak pahala? 1 takbiratul ihram dengan 6 takbiratul ihram. 1 tayat akhir, 6 tayat akhir. 1 salam, 6 salam. Kalau kita ikut apa yang kita faham, mana yang lebih pahala? 6. Sebarkan salam. Betul. 6, betul tak? Jumlah pun tahu. 1 dengan 6 lebih banyak. Sebab tu yang ulama kata terbaik itu ialah 6. Tahu macam ni Bang, pergi kerja bang. Poi lah. Abang pula dah pencin, tak kojo. Motor je. Suami isteri muda lagi, kerja lagi. Abang dah pencin. Bang, nak pergi kerja. Tu maknanya apa? Bang, nak pergi kerja. Tu apa? Pergilah. Pergilah. Dia tengah tidur. Nak cakap poi lah pun tak larat. Bang, pergi kerja bang. Jangan dia bangun. Kat mana ni? Tak ada kat rumah. Tu lain kali kalau jangan pergi tu. Bang, nak pergi kerja ni. Kalau okey lagi. Mari dia buka mata. Dia faham. Dia pergi kerja. Boleh minta blanket approval. Bila dia minta blanket approval, samalah macam sembahyang witir tadi 11 rakaat. Berpahala. Tapi sekali pahala lah. Tapi kalau hari-hari cakap bang nak pergi kerja. Okey. Sampai ke tempat pergi kerja, maknanya pergi kerja. Sampai ke tempat kerja, nak pergi komplek pula tengah hari. Bang, nak keluar bang. Dengan siapa? Dengan Mak Limah. Mak Limah pula. Dengan Kak Limah. Dengan Kak Limah. Kak Limah ajak teman dia bang pergi komplek depan OP ni. Poi lah. Pergi. Dia approval hanya pergi kerja. Apa-apa yang bukan kerja yang dia nak keluar dari pejabat tu, dia kena minta izin. Jangan rasa susah. Jangan rasa susah tau. Susah lah hari-hari bang. Saya pergi kerja bang Saya pergi kerja bang Saya pergi kerja bang Cakap benda sama Kalau kita rakam kita akan nampak nada sama je.
Bang, saya pergi kerja bang Besok pagi, bang, saya pergi kerja bang Bang, saya pergi kerja bang Kalau suami yang okey, dia akan kata okey, jalan baik. Jalan baik itu satu apa bagi dia? Doa. Doa. Dia doa tu, ya Allah, kau baikkanlah perjalanan isiku, janganlah kemalangan ke, janganlah pingsan ke tengah jalan, janganlah kena colik ke, janganlah kena ragut ke, janganlah kena rompak ke, janganlah kena pukau ke, janganlah kena tipu ke apa benda lah. Amin. Yang ni baik-baik. Maknanya everything, doakan everything will be fine. All well is well. Betul ke doktor saya cakap? All well is well. Macam mana, Ustaz? All well is well. All that is well is well. Oh, ya ke? Saya ada tanya ada seorang ni, apa khabar? Dia jawab tu, all well is well. Betul ke jawapan tu? Betul ke? Semua benda yang dah elok tu memang sedia elok lah. Maknanya Ustaz, saya nak dia, tanya. ah, Bab minta izin ni, kadang-kadang benda-benda yang senang kan dalam rumah. Ustaz kata nak pergi ambil daun kari, nak pergi petik baju. Ada kalanya kita minta izin untuk dapat pahala. Tapi kadang-kadang ada suami tu yang alhamdulillah lah dia baik. Dia yang buat. Kita minta je izin nak pergi ambil daun kari, tak apa yang pergi buat. Abang nak pergi ni kejap lah nak buang ke sampah, tak apa yang buat. tak apa. Maknanya suami pun nak pahala juga tolong isteri. Isteri tadi dapat pahala, asking for approval. Kesian dia, Ustaz. Setiap kali kita nak buat, dia nak buat. Tak apa, dia nak pahala. Allah yang takdirkan dia nak buat. Allah nak bagi dia pahala. Allah nak bagi dia pahala. Lepas tu dia tergerak hati nak buat. Tiba-tiba kita nampak dia basuh pinggan. Allah nak bagi dia pahala basuh pinggan. Kalau tak basuh pinggan dia dapat pahala. Jangan ingat pahala ni sembahyang, puasa, mengaji. Dia ingat gitu. Dia basuh pinggan tu pun Allah takdirkan hati dia gerak ni. Pinggan siapa tak basuh ni? Dia basuh. Setiap butir tangan dia gerak tu, ada pahala bagi dia. Sebab apa? Dia ikut sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Rasulullah kalau nampak balik, dia nampak kerja rumah banyak, tak buat, dia buat apa? Dalam hadis kata, Aisyah kata apa? Cincin lengan. Ni. Dia nampak kerja rumah banyak. Bukan dia lengan nak bersilat, bukan nak marah bini, tak. Dia lengan dia buat. Dia cakap apa? Dia cakap, wahai Aisyah, kenapa kau tak buat kerja rumah ni? Kenapa? Mengapa? Oh, mengapa? Dia kata, tak ada. Rasulullah tak cakap itu. Aisyah tak ada cerita pun Rasulullah cakap itu. Dia balik. Tak payah banyak. Tengok baju tak basuh. Okey. Wahai para suami, wahai ahli syurga, wahai ahli jannah, wahai orang mujahid. Boleh? Balik je. Okey, Abang Alim. Balik je. Itu yang best, Ustaz. Bila kita saling bantu-membantu antara isteri dan suami, jadi buat tangga tu. Lagi best lah. Jangan balik-balik je, duduk je. Satu, kurang manis. Kau kena mamak tu. Walaupun dia berhak cakap itu, dia boleh cakap itu. Ada suami jadi sini pula. Satu, dia kata, dia duduk Lepas tu dia main game Mobile Legend, dah tu bangka main game. Banyaklah benda lain yang boleh buat. Tapi bukan dalam suami yang dalam grup ni lah, Ustaz. Bukan, orang ni bukan. Suami dalam grup ni, balik rumah je. Wali, Ustaz. Balik rumah je suami dalam grup ni Isteri masuk dapur. Siapa kemas ni Siapa kemas ni Abang kemas tak ada apa lah. Sikit je. Abang pun tak ada buat apa. Biarlah abang buat. Ni suami dalam grup ni. Lepas tu biarkan kemas Ustaz. Isteri pun kata, terima kasih bang. Isteri berdoa, ya Allah, kau bagilah syurga dekat suami aku ni. Doakan dia. Biarkan suami tu boleh buat lagi kerja kau Ustaz. Boleh apa? Tolong lagi. Strategi. Strategi puji. Abang memang rajin lah. Saya rasa kat Kajang ni kalau macam pertandingan pastinya abang satu tau. Mudik baik punya, bagi dia buat lagi.
Ya. Bagi dia buat kebaikan lagi. Untung Siti. Abang kalau rumah dapur kan, saya rasa perempuan kalah. Wah, padahal rumah dapur biasa je. Orang lelaki kalau rumah dapur kan, biasalah. Bukan je perempuan rumah dapur dia rapi. Abang bagus bang, abang tolong saya lah. Moga-moga Allah rahmati abang. Doakan nanti sikit. Jangan cakap terima kasih je. Allah rahmati abang, murahkan rezeki kita. Allah sayangi abang. Allah bagi abang husnul khatimah. Allah bagi abang syurga. Kita tak tahu tau, mulut isteri ni waktu tu Allah angkat doa ni, Allah terima bang suami kita masuk suami syurga. Dan dia nanti boleh beri syafaat pada ahli keluarga dia, dia cari kita. Betul tak? Betul Ustaz, saya tengok pesanan ayah saya tu, dia kata walaupun kau dah kahwin, pinggan makan pun kau kena basuh sendiri, jangan suruh rumah kau basuh, dia kata. Memang itu orang tua dulu itu kan dia ajar kan. Itu keluar beberapa peribahasa kan. Tidak akan hilang bisa ular yang menyusul akar kan, dia kata gitu, betul tak? Nampak tak kata-kata nasihat ni punya berbakul-bakul orang tua kita bagi kan. Tidak akan hilang bisa ular yang menyusul akar. Akar ni kat bawah. Akar ni kat bawah tanah. Guna bawah-bawah ni macam low level lah. Tapi kalau ular tu menyusul, bisa tak hilang. Jadi tengoklah apa Aisyah cerita pada kita kan. Isteri Rasulullah ni, perempuan yang mulia ni, yang baik ni. Apa dia kata Rasulullah macam mana balik rumah? Balik rumah senang-senangan. Bukan nak marah orang. Senangan. Tengok aku tak buat. Jangan cakap apa-apa. Jangan cakap pemalas tu anak aku lah. Aku dah pesan dulu yang bibir. Bibir ni tak guna. Bibir ni hati pun sakit. Betul tak? Apa kita dapat? Kita dapat sakit hati. Elok kita diam, kita buat, kita kata diri kita, Ya Allah, engkau tak kena aku basuh pinggan. Engkau tak kena aku nak beri pahala. Ya Allah, terima kasih. Aku basuh 5 pinggan. Ya Allah, engkau berilah aku pahala. Engkau pemurah, Ya Allah. Jangan fikir basuh pinggan tak ada pahala. Jangan fikir, itu salah faham. Wah, anything wah. Okey, ada satu sini Ustaz. Macam ni Ustaz, kalau kita tolong isteri buat kerja, tapi dia cemburu pula Ustaz. Macam mana Ustaz? Cemburu kenapa? Cemburu, tak boleh kalau keluar buat jalan tengok dah pandang, kita pandang tempat lain sikit dah, dia macam lah Ustaz. Dia cemburu gitu. Macam Ustaz? Kalau dia ada tak selesa kita buat kerja, dia tak buat lah. Itu tandanya dia sayang cikgu. Tanda sayang. Dia cemburu kenapa? Dia tak nak tangan bawah bercalar ke apa? Bukan, dia tak tengok pandang kiri kanan Ustaz. Kiri kanan? Pandang apa? Jangan, kalau apa kan. Tahu lah, dia cemburu. Kalau dia dah tak bagi pandang kiri kanan, pakai spek dalam gambar ni, spek hitam. Mana orang nampak kiri kanan? Nampak mata depan. Tak boleh pandang side mirror. Mata pandang depan, spek hitam tapi biji mata kat sana. Yang nikap Ustaz. Pakai nikap, jangan. Orang perempuan apa, orang lelaki kan nikap kan, lain lagi cerita. Nampak misai keluar je kan. Dia ni atas perbincangan lah macam tu kan. Kalau dia kata, bang, abang jangan basuh pinggan tu bang. Kalau abang basuh pinggan, saya ni pahala abang ambil. Katakan dia kata itu. Abang jangan basuh kain basuh pinggan. Ini pahala saya. Ini pahala besar saya ni. Saya tak kuat amal bang. Saya tahajud pun 8 rakaat ke 6 rakaat je. Tapi pahala besar saya kat sini. Ini abang jangan buat ni bagi saya buat. Kecuali kalau saya tak larat, abang tolonglah. Kalau baca keadaan biasa, saya buat. Sebab urusan rumah tangga ni pahala besar bagi saya. Saya basuh seluar dalam abang, saya basuh abangnya seluar, saya basuh abangnya baju. Ini semua pahala yang besar. Allah bagi rahmat. Saya pegang baju tu, saya bilas, saya lipat, saya apa, Allah bagi rahmat. Abang jangan buat. Habis tak apa. Saya ngaji tak banyak bang, 1 hari 2 juzuk je. Jadi saya nak pahala yang lain. Saya nak semua gerakan saya jadi pahala. Jadi saya bawa ke rumah ni ada pahala. Abang jangan masak, abang jangan beli makanan. Abang jangan order Grab, abang jangan order Foodpanda. Rasulullah kata perempuan yang masak roti untuk suami dia, maka Allah akan beri apa? Tembok. Tembok antara dia dengan Neraka. Allah punya hadiah, penghargaan orang yang masak untuk suami, Allah tak cakap apa-apa dah. Tembok. Besok bila neraka ada tembok, dia tak boleh pergi kat tembok tu. Dan dia terhalang dari bambang neraka. Kenapa? Dia menyediakan roti. Roti lah, kalau contohnya roti lah. Dulu Nabi bagi orang makan roti.
Yang kata, Ustaz asam pedas tak ada, masak lemak tak ada, tak nak lah masak. Bukan tu, jangan salah faham, yang bodoh sangat. Makanan. Mak tu bidalan tu. Maknanya menyediakan makanan untuk keluarga dia. Allah akan sediakan tembok. Ada orang perempuan dia beri rasa macam ni, sampai kalau satu hari tak masak, dia kata, Allah, ruginya aku tak dapat tembok nanti. Allah bagi dia rasa. Ada orang dia tak dapat rasa tu, tapi dia dapat rasa lain. Rasa nak baca Quran, mungkin pahala dia kat situ. Kak Ina? Ustaz, kalau isteri yang tak masak, suami juga yang sebab dia rajin masak, dia suka nak memasak. Jadi isteri tak ada pahala kan? Tak ada pahala lah. Suami dia masak. Rugi lah. Tak ada rugi, suami masak kita beli baca Quran. Oh, ada makan. Baca Quran tu kita bagi ke dia. Pahala makan kita dapat. Dia kan suka masak. Dia masak. 1 jam dia masak. Ustaz, kalau beli kat luar dapat pahala? Beli kat luar tak dapat pahala masak. Oh, Dia masak 1 jam. Kita baca 2 juzuk. Betul lah. Dia dapat pahala tolong kita. Kita dapat pahala baca Quran. Masak Ustaz. Tak apalah. Cakap dengan dia lah. Abang kalau abang tak tahu abang suka masak. Tapi hari ni bagi saya masak. Saya pun nak pahala juga bang. Masak. Kena cakap dia terang lah. Jom kita masak sama-sama. Jom kita masak sama. Tapi tu susah juga Abang Lim. Dia nak garam banyak ni. Kita nak garam banyak ni. Too many cook can spoil the soup. Lama kita kau putih. Yes, Ustaz, you are right. Betul tak? Okey, lagi-lagi. Nur Syahidah tanya. Nur Syahidah. Ustaz, kalau kata Seorang Nur Syahidah tu. kalau dia minta kita buat air setiap hari pun dia minta kata kita nak bagi pahala kat awak. Boleh ke Ustaz? Boleh. Buat air. Sebab dia boleh buat sendiri sebenarnya kan. Tapi dia kata dia saja nak suruh kita buat. Betul. Teguk dia minum. Sebab tu saya kata kan. Kalau kita faham khidmat dekat suami ni jalan kita ke syurga kan. Kita akan buat dengan redha tau. Kita kata syukur ya Allah, kau nak bagi aku pahala bagi minum suami aku. Kita jangan kata, alah buat. Kita macam kata, yang itu. Allah yang gerakkan hati dia, Allah yang gerakkan suami ni, keluar kat mulut, buat abang air teh. Allah yang gerakkan. Soalnya sekarang ni kita percaya tak? Kita buat dia air ni, 1 gelas ni, Allah pandang dengan penuh rahmat. Kita yakin tak ni? Sebab apa? Taat. Yakin tak? Yakin tak tadi dia cakap tadi, Allah yang izinkan dia cakap, Allah yang takdirkan dia cakap. Selama ni dia jarang suruh buat air. Buat abang air? Dia kata, abang ni apa ni? Selalunya boleh buat sini, buat sendiri. Dia cakap begitu. Buat je ya Allah, kau nak bagi aku pahala buat air untuk suami aku. Terima kasih ya Allah. Kita tak tahu kan. Mungkin Allah nak bagi, bukan saja tu. Allah kata, kau buat air ni aku bagi kau syurga. Kau ampunkan dosa kau. Kita tak tahu tau. Kita tak tahu perbuatan mana yang Allah pandang besar. Yang kita kata kecil. Alah buat air senang je. Ambil Milo tu yang ada gula ada apa tu. Potong kerat air panas dah cukup. Kita nampak begitu. Tapi Allah tak macam itu. Kita tak tahu apa yang Allah lihat kita, amalan kita ni membuatkan kita masuk syurga. Kita tak tahu. Sebab Allah ampunkan dosa kita. Okay. Ada satu hari saya terlupa buat. Dia satu hari tu rasa lain lah. Memang rasa ralat. Betul lah. Sebab selalu pagi-pagi memang buat kan. Memang gitu. Rasa lalat ni sebab kita selalu biasa buat. Dan kita rasa lalat macam mana kita terlepas zikir, terlepas dengan doa, terlepas apa kan. Rasa lalat. Allah akan bagi kita rasa betapa besarnya hikmat ni bila kita buat air. Buat air cukup lah, dia cerita lain lah. Kata contoh buat air. Kita rasa betapa besarnya hikmat ni. Itu yang buat kita rasa lalat. Kak Ros? Kak Ros? Ya Ustaz nak tanya bagaimana macam isteri yang menjaga ibu mentua ni Kak Ros, dengar suami kena gajikan tu macam mana Ustaz? Suami kena beri izin. Satu. Untuk jaga mak dia lah. Suami kena beri izin. Kalau suami tak beri izin tak boleh. Ini kalau jadi masalah ni. Azra.
Dari segi tu Ustaz, Kak Ros ada dengar kena gajikan isteri tu macam mana? Kalau abang betul dia kena gaji kan? Betul. Dia kena gaji kan? Ya, kalau isteri kereta? Tak. Ya, kalau tu lain lah cerita. Ya. Azra? Ustaz. Zulaiha? Tanya? Azra Zulaiha? Tak ada Linda tanya? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya. Sekejap. Bagi Azra dulu. Sekejap Linda. Bagi Azra dulu. Ya. Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan taat atau minta izin. Saya selalu bergerak sentiasa bawa van sekolah kan. Kadang-kadang last minute ada pertukaran waktu. Saya tak dapat beritahu suami saya. Saya keluar awal ataupun balik lewat ke dan hantar budak sekolah ni Ustaz kan. Perlu juga ke saya minta izin Ustaz? Kalau cakap dengan suami gini lah. Izinkan saya keluar lah untuk urusan anak sekolah ni. Budak-budak sekolah, anak-anak sekolah, budak sekolah lah yang kita ambil kita buat van kan. Walaupun saya keluar ni kadang-kadang, patutnya saya keluar pukul 9, kadang saya keluar pukul 8. Abang ada pergi kerja, abang izinkan saya. Minta blanket approval, minta kelulusan secara umum. Kadang-kadang kita patut keluar pukul 9, pukul 8 kita kena keluar. Kita dapat approval pukul 9. Pukul 8 yang kena keluar, kita call, dia tak angkat. Takkan kita nak biar budak sekolah tak pergi sekolah, betul tak? Jadi bincang dengan suami, abang, apa sahaja saya keluar ni pergi kerja, abang izinkan lah. Tak payah saya nak telefon abang. Abang pun kadang-kadang kerja tak angkat telefon. Itu paling selamat. Kalau suami ni, dia jenis faham, isteri dia ni kerja pukul 8, kerja 8.30. Izinkanlah dia pergi, memudahkan semua orang lah. Orang Islam ni dia memudahkan, bukan menyusahkan. Tapi kalau benda yang kita boleh rasa, kita boleh minta izin dengan dia pada setiap kali, itu yang terbaik. Kenapa? Lagi banyak pahala. Linda? Ustaz, saya nak tanya yang pasal minta izin tadi kan. Saya suami askar, kadang-kadang dia pergi operasi dalam 6 bulan, pernah setahun pun dia pernah pergi kan. Jadi sebelum dia pergi tu, saya akan cakap dengan dia, kalau ada apa-apa hal, saya minta izin untuk ke sini. Kalau macam tu, macam mana Ustaz? Tu okey, blanket approval lah, tak apalah. Boleh lah tu. Maknanya dia sebab dia ada dekat rumah kan, sebelum dia pergi tu saya minta izin. Dia 6 bulan dalam hutan nak kontak di atas kapal. Nak kontak pun tak dapat kadang. Ada masa dapat pun tak dapat kan. Jadi kita cakap dia, kalau saya keluar pergi mana-mana, beri saya kirinan lah. Saya nak keluar dengan kawan ke, beli barang ke, dekat pejabat ke, saya nak keluar, saya nak bawa anak klinik ke, saya nak tengok mak ke, saya nak pergi pasar ke, keperluan keluarga ke, apa benda ke, saya nak jalan ke dengan adik-adik saya minta abang beri saya kirinan. Sebab abang kata, okey pergilah. Itu dah okey tu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Kalau dia. Hello Ustaz. Salam. Jika saya pergi mengaji, tiba-tiba balik daripada mengaji tu teringat ada sesuatu barang yang saya nak beli. Tapi semasa sebelum pergi mengaji tu saya dah minta izin dengan Ustaz, dengan suami saya untuk pergi mengaji lah. Balik tu teringat nak beli barang tapi saya pergi ke kedai tu lah. Boleh ke macam tu Ustaz? Jadi kalau ikut hukum tak boleh. Sebab itu dah sebab lain. Ustaz, kiranya setiap apa yang kita nak buat, keluar, pergi mana ke, apa dalam rumah ke, semua kena minta izin ke? Dalam rumah tak ada lah kat luar rumah. Oh, keluar, selangkah kita keluar daripada pintu tu, semua kena, apa kita nak beli, apa semua kena bagi tahu ya? Saya beritahu. Oh, saya kata kalau benda ni menyusahkan kita cakap suami kita, bang, abang izinkanlah saya pergi kedai ke apa benda. Kalau abang kata okey lah. Jadi kalau kita kata dengan suami kita, bang saya nak pergi mengaji ni. Tapi kalau lah apa-apa nanti saya nak singgah dia nak beli daun kunyit ke, nak beli garam ke, abang izinkanlah. Cakap ada orang ada. Saya macam tu. Tapi suami ni kalau dia orang biasa lah, bukan kata dia ni orang baik sangat tak. Selalunya dia tak melarang. Selalunya yang saya dengar lah. Kecuali dia ni ada geram kita tak. Engkau balik juga. Kalau dia ada karakter kita mungkin cakap gitu. Tapi kalau dalam biasa, manusia yang normal lah, yang biasa dalam keadaan tak ada emosi kan. Dia tak apa pergi. Dia pun nak makan, kita pun beli barang tu untuk dia makan juga. Untuk dia makan. Dia badan dapur lah. Badan dapur ke apa, tak kira lah. Syarifah, Farah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okay, saya macam suami, kalau suami dia
Saya memang pergi kerja, saya akan salam suami, beritahu suami lah saya akan kerja. Tapi suami ni dia stroke and then Sakit. bedridden lah kan. Jadi tapi Bedridden. dia sometimes dia punya fikiran dia tu pun is not normal. Jadi bila kita pergi kerja, lepas tu bila kita telefon, saya selalu akan sampai office, saya akan telefon tanya dia dah breakfast. Lepas tu dia kata, you kat mana? Saya cakap, Dia tak ingat. dia tak ingat. Lepas tu jadi kita rasa macam, betul dia marah-marah. Macam kita rasa macam berdosa. Sama lah juga Itu macam saya. lain. Tak apa je. Itu lain. Orang tak ingat ni kita tak boleh ambil pakai pendapat dia, kata-kata dia. Maknanya kita tak berdosa. Macam pernah tengok tak. Macam tengok tak orang tua kan. Kita dah ada orang tua dia okey, kadang dia tak ingat. Kadang dia kata, tanya apa khabar makcik? Anak-anak aku tak bagi aku makan. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah. Dia pinggan makan ni kat depan lagi, tak angkat lagi ni. Anak-anak aku bukan haram ni, tak bagi aku makan, ubat tak bagi aku makan. Padahal makan ubat hari-hari. Kita sebagai orang yang berdatang, kita jangan dengar sangat cakap dia. Sebab apa? Kita ya je lah. Jangan kita bergaduh buat guna. Sebab kita faham, dia akal dia kadang ada, kadang tak ada. Tapi pernah Ustaz, saya pergi umrah. Maksud memang saya pergi dengan adik-beradik perempuan semualah. Sebab dia tak boleh pergi kan. Tapi dia sign saya punya surat semualah. Kelulusan dia pun saya dah bagi tahu saya nak pergi umrah. Tapi bila saya kat sana, saya adalah call dia. Lepas tu dia macam, dia terkejut bila saya kata saya dekat sini. Dia macam tak redha lah. Macam dia kata, kenapa pergi ke umrah? Kenapa tinggalkan dia semua? Jadi saya rasa bila saya buat tu, saya rasa macam bila saya nak buat ibadah tu rasa macam tak sedap kan? Ya, tak sedap. Tapi sebenarnya daripada syarat tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa ya. Dia, yelah akal kan. Akal dia, orang sakit ni macam-macam kan. Akal dia kadang-kadang dia gitu, dia gini, dia gitu. Kalau dia tadi izin, kau minta izin, tu satu hal juga. Abang Rahim, tanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, hukum ini kepada isteri. Jadi, ini applicable juga kepada anak-anak perempuan Ustaz kan? Yes. Sama, tapi dia minta pada bapak dia kan? Yes, bapak atau mak. Jadi, atau mak ya? Kalau bapak dia ada atau mak dia ada, mana satu lah. Satu lah. Dia applicable untuk anak perempuan yang tak ada suami. Sebab tu anak perempuan tak boleh keluar tanpa mak tahu. Anak perempuan duduk Terengganu, dia duduk rumah sewa. Kalau usaha harian tu memang mak dia bagi kan, pergi kedai ke pergi kelas ke apa. Tapi kalau nak pergi kelas ke apa, dia kena inform mak dia. Jangan keluar rumah, kita 3 hari tak balik, orang tanya, anak kau gimana? Entah mana, tak tahu. Aku call tak dapat, 3 hari tak balik. Ini anak tu akan berada dalam dosa. Jadi tanggungjawab ni Ustaz, untuk mengingat anak perempuan ni kepada ayah ke? Ayah lah boleh beritahu, kau nak pergi mana kau cakap. Maksud saya, tanggungjawab mengingatkan kepada anak perempuan ni kepada isteri juga kan Ustaz kan? Isteri pun kena ingat. Bersama, kita menolong lah, cakap dengan dia, nasihat dia perlahan-lahan. Beberapa remaja ni tak boleh kita nak jerit-jerit, cengking pun susah juga. Budak sekarang lah. Macam kita dulu, kita bapak kita jerit kita je. Tapi dalam sekarang bukan zaman tu lah. Itu saya nak Umar pesan apa didiklah anak mengikut zaman dia. Sayyidina Umar dah sebut, didiklah anak ikut zaman dia. Zaman saya dulu kan, bapak saya, dia kata rambut panjang. Dia pandang saya lebih gunting dah. Tak ada cakap apa-apa dah. Dia bagi duit, dia jambut, dia gunting. Sekarang dia, lebar nanti lebar, ni kau okey lebar ni. Dia gitu lah. Zaman dia, zaman sekarang bukan zaman macam dulu. Dulu, takut bapak, dengar bapak ni motor skuter ke depan, mesti sisik masuk bilik air lagi, mandi. Petang. Bapak kalau tanya tak mandi kenapa dah petang? Bapak marah. Dengar dia punya Vespa depan rumah mesti cicit balik lagi. Orang dulu. Dan sekarang tak ada. Jadi kaedah nak jerit tu mungkin bukan kaedah yang sama macam bapak kita. Kerja satu kampung. Mungkin lama sekarang tak bukan tu lah. Mungkin ada cara lain yang lebih boleh dipertimbangkan lah. Okey. 9 lebih lah. Banyak ramai pula orang kat tangan ni. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya Ustaz. Sila. Ni saya anak saudara tu dia bersalin gugur. Dia 40 hari lah tapi sekarang ni dia macam kritikal. Macam mana dia punya mandi wajib nifas dia tu? Dia ada ni lagi tak? Ada darah semua lagi ke? Tak ada dah lah. Tak Cuma ada. dia salin
wire, lepas tu oksigen semua dengan salur makanan semua, dia antara sedar tak sedar. Dia sedar tayamum bila dia. Ya? Tayamum bila dia. Oh, tayamum lah. Tolong ada tayamum dengan dia. Untuk mandi nifas tu. Untuk ganti mandi wajib. Untuk mandi wajib. Mandi wajib ni bukan untuk wuduk je. Tayamum ni bukan untuk wuduk je, untuk ganti mandi boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Lepas tu, setiap kali dia nak ni, mesti ada orang tolong dia lah. Tolong ada tayamum dengan dia. Cuma dia tak boleh bangun dah. Memang tak boleh bangun dah. Boleh spray-spraykan wuduk kan lah. Spraykan wuduk. Ambil spray tu takkan. Ada orang tolong dia lah kat situ. Ya. Ada orang tolong dia memang tak boleh buat. Kalau tak boleh buat, ada orang tolong dia, dia sembahyang macam mana keadaan dia. Jadi dia ketahu jam lah. Sekarang pukul berapa? Subuh. Sekarang ni Zuhur lah. Dia ketahu jam lah waktu. Dia sembahyang lah kat wire-wire tu. Nanti bila dia dah sembuh, dia kena qada lah. Tapi dia tak sedar Ustaz. Antara sedar dan tak sedar kemampuan. Masa sedar tu ke sembahyang? Oh, masa sedar. Memang tak sedar. Dia makan ubat tak ada di situ. Ustaz ya, nifas dia tu tayamum lah. Tayamum. Nak wajib tu dengan tayamum. Okey. Cepat-cepat. Satu lagi Ustaz. Saya Ustaz. Yang kata yang kita nazar yang kambing tu, dah kita tu makan dah zaman dulu kita makan tahu. Lepas tu nak ganti, beli lah kat kedai Ustaz. Beli ya. Beli lepas tu bagi dengan siapa? Dengan fakir miskin lah. Bagi orang miskin ke, hadiah ke apa ke. Okey, terima kasih Ustaz. Tak boleh makan. Kita dengan tanggungan kita tak makan. Anak-anak kita tu tak makan. Lepas tu nama nazar. Mas Surah, Kak, sila Kak. Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 soalan. Yang pertama mengenai kebenaran tu it is applicable untuk anak lelaki dan perempuan kan? Ya. Kemudian yang kedua, untuk keharmonian rumah tangga it takes two to tango. So maksudnya kalau kita nak isteri kita buat gini, suami pun kena tunjukkan tauladan. At least kalau nak keluar rumah, maklumkan isteri, balik lambat maklumkan isteri. Minta pencerahan Ustaz. Jangan kita kata tak wajib isteri tu, suami tu beritahu dia gimana. Dia beritahu tu atas dia nak beritahu je. Kalau dia tak nak beritahu, dia tak berdosa. Inilah kita kata gitu. Dan kita tak boleh kata suami aku pun balik lambat tak beritahu, aku keluar rumah pun tak payah beritahu dia lah. Tak, kita tetap berdosa. Ini kena faham betul-betul. Kita tak boleh bagi alasan kata suami aku keluar tak cakap pun, dia keluar je. Maknanya suami ni tak pandai jaga harmoni rumah tangga lah. Itu je. Tapi tak wajib dia beritahu isteri lagi mana. Dan seorang isteri tak boleh kata dia keluar rumah tak beritahu, aku keluar rumah tak beritahu. Sama macam kita kata, dia ada girlfriend, aku ada boyfriend. Tak boleh. Dia ada girlfriend, itu dia dosa dia dengan Allah, dia akan jawab. Dan kita tak ada apa akan dia tanya. Faham Tapi kalau kita ada boyfriend, kita tetap dosa. Banyak orang perempuan buat macam ni. Dia dendam dengan suami dia. Suami aku ada boyfriend, tak apa. Aku tahu dia ada girlfriend, tak apa. Aku ada boyfriend kat pejabat. Okey, macam mana? Tiba-tiba suami dapat tahu, oh awak ada boyfriend. Abang ada boyfriend. Nampak? Dia jadikan apa kesilapan suami dia, lesen dia buat dosa. Seolah-olah dosa dia tak dosa. Suami tetap dosa. Bukan kata suami tak dosa Jangan salah faham. Suami tetap dosa. Dia juga tetap dosa. Dua-dua dosa. Akhirnya sebab dua-dua dia jahil, ini bagi alasan dia tak betul, dia bagi alasan dia tak betul, dah lama dulu masuk neraka. Yang kena faham sungguh-sungguh benda ni. Okey. Taslim. Tak Liza. Last question. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak minta pencerahan Ustaz. Ada seorang isteri berhak sepenuhnya pada harta bendanya sama ada untuk memberi sedekah, hibah, hadiah, jual beli dan semua urusan keuangannya tanpa perlu mendapat keizinan suaminya. Inilah pandangan majoriti ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali. Macam mana pencerahan Ustaz? Kalau tanya saya, kalau saya bagi satu hadis, saya ada satu hadis. Kata dia tak boleh belanja barang-barang dia kecuali izin suami dia. Macam mana? Ada hadis itu ada. Dia tak boleh belanja barang-barang dia kecuali izin suami dia. Nanti akan datang dia bagi nanti. Kalau kita nak kata ada pendapat kata boleh, kita buatlah.
Boleh juga kalau kita tengok pendapat ni kata boleh, buatlah. Tapi itu yang ulama ni dia berhati-hati sebab ada hadis tu, ini semua atas dasar nak menjaga harmoni rumah tangga. Dia masalah ni bila perempuan bekerja, dia nak belanja duit dia ikut suka dia kata sebab aku kerja. Ulama yang kata dia tetap minta izin dengan suami dia sebab suami dia izinkan dia kerja. Kalau suami tak izin dia kerja, dia tak duit. Hadis. Sebab ramai kawan-kawan yang bercakap macam tu, Ustaz. Memanglah, kalau dia kawan-kawan bercakap itu. Dia ada hadis, dia ada hadis yang kata itulah yang saya kata tadi. Nanti saya cari hadis tu, ada hadis tu. Memang ada hadis tu. Dia tak boleh belanja barang peribadi dia. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kalau ada dasar harmoni, saya kata lah, ada dasar harmoni kan. Memang ada pendapat kata boleh, ada tak boleh. Tapi yang pendapat kata tak boleh ni, dia atas dasar harmoni, dia lebih berhati-hati. Itu je. Okey, Hazlin. Last question. Please. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, apakah hukum kalau isteri ada rasa tak puas hati dengan suami, macam berdendam tetapi dia tak bercakap dengan suami dan suami pun tak tahu yang dia pendamkan ketidakpuasan hati dia? Itu orang kata batin. Betul tak? Itu orang kata batin. Dia protes dengan batin. Suami kata A lah, tapi dia buat dengan tidak redha. Sama macam orang semayang. Betul tak orang semayang? Orang semayang dengan redha, dengan rasa dia hamba, aku semayang, aku taat, aku semayang. Atau orang semayang, orang lain paksa dia semayang. Sama tak pahala dia? Sama tak kedudukan dia? Tak sama kan? Tetapi isteri ni dia buat semualah kiranya semua dia buat semua Allah segalanya tetapi tak taat pada suami. Dia terlepas pada dosa dia kerana taat pada suami. Tapi Allah memandang apa dia buat dan juga Allah memandang apa? Ikhlas. Allah memandang hati dia. Betul. Allah pandang dia sujud, Allah pandang apa dia rasa dalam sujud. Kamu je semayang lah. Allah memandang taat dia fizikal dia dan Allah memandang hati dia macam mana. Adakah dia buat ni dengan ikhlas dan taat daripada Allah? Nilaian Allah tu pada hati dia. Sebab tu jangan rasa hati rasa tak bagus tak? Memang pedih nak buat, memang payah nak buat. Tapi itulah perjalanan ke syurga. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, cukup dah. 9.20 dah. Nanti kita jumpa. Wah. Ya Ustaz. Ada Ustaz. Dan ada harus pula ia keluar. Nanti slide nanti kita sambung. Slide tadi. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Kalau ada jawapan yang tak puas hati, jawapan yang tak lengkap, itu kata kejadian saya mohon maaf kalau semua akak-akak kat sini. Dan apa-apa juga yang saya terangkan bukan ada apa-apa maksud, bukan ada apa niat, bukan ada pemarah, tapi kerana menyampaikan ilmu yang diamanahkan. Mudah-mudahan kita semua faham dan dapat amalkan dengan baik. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.